Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana sudi melayari channel Cikgu Aznida. Hari ini kita akan mempelajari standard kandungan 7.1 Reka bentuk teknologi pertanian bandar. Standard pembelajaran 7.1.1 menerangkan maksud pertanian bandar. Baiklah murid-murid, apakah yang dimaksudkan dengan pertanian bandar? Pertanian bandar merupakan aktiviti bercucuk tanam bagi menghasilkan tanaman makanan di sekitar rumah yang mempunyai ruang yang terhad. Maknanya aktiviti pertanian bandar ini adalah untuk menghasilkan sayur-sayuran yang boleh dimakan oleh kamu dan juga ahli keluarga masing-masing. Baiklah, mari kita lihat bagaimanakah keadaan ruang yang terhad dan bagaimanakah caranya untuk menanam pertanian yang sesuai di kawasan tersebut. Contoh ruang terhad yang pertama ialah rumah pangsa. Ini pula ialah contoh tanaman yang boleh kamu tanam di kawasan rumah pangsa. Kita boleh menggantung pasu pada pagar ataupun kita boleh meletakkan botol-botol ataupun pasu-pasu kecil di balkoni bahagian luar rumah kita. Okey, seterusnya ialah kawasan tanah lot. Kawasan tanah lot ni macam rumah banglo lah, rumah sebiji. Tapi kawasannya masih dikategorikan sebagai ruang yang terhad. Okey, macam mana contoh tanaman untuk kawasan tanah lot? Okey, kita boleh membuat dalam bentuk petak-petak ataupun seperti batas kecil yang tertutup seperti dalam gambar ini. Contoh ruang terhad yang seterusnya ialah kondominium. Okey, bagaimanakah contoh tanaman di kawasan kondominium? Okey, kamu boleh menanamnya dalam pasu yang besar sedikit ataupun kamu meletakkannya di atas rak-rak dan meletakkan pasu di atas rak kecil tersebut supaya lebih banyak tanaman yang boleh kamu tanam di ruang balkoni. Okey, contoh ruang terhad yang seterusnya ialah rumah teres. Okey, kita boleh menanamnya dalam pasu dan meletakkannya di atas rak-rak kecil supaya ia kelihatan lebih kemas dan tersusun. Terdapat pelbagai jenis kaedah penanaman. Pertanian bandar ini dijalankan dengan pelbagai cara bagi menyesuaikan kawasan yang ada dan menjimatkan ruang. Mari kita lihat kaedah penanaman dalam paparan yang seterusnya. Kaedah yang pertama iaitu kaedah secara konvensional. Kaedah secara konvensional ini tanaman ditanam di atas tanah. Contohnya tanaman ditanam di dalam pasu ataupun ditanam di atas batas. Kaedah yang kedua iaitu kaedah secara moden, iaitu secara tanaman hidroponik. Tanaman hidroponik ni cikgu rasa kamu dah tahu, iaitu dia ditanam di dalam air. Maknanya kita menggunakan air sebagai medium penanaman. Kaedah penanaman yang seterusnya ialah menyusun tanaman secara bertingkat pada dinding. Okey, kamu boleh susun tanaman tu pada dinding, pada pokok supaya kita dapat menjimatkan ruang. Di bahagian bawah kita boleh gunakan untuk menanam tanaman yang lain. Okey, bila keadaan begini, kita dapat meningkatkan produktiviti tanaman kita. Okay, seterusnya kaedah penanaman secara menyusun tanaman berpasu di halaman. Jika kita mempunyai halaman rumah, kita boleh menanam tanaman di dalam pasu dan menyusunnya dengan kemas. Seterusnya ialah kita boleh menyusun tanaman secara menegak. Okey, untuk menyusun penanaman secara menegak ini, kita perlulah menggunakan batang paip ataupun struktur yang agak kuat untuk menampung tanaman yang akan kita tanam nanti.
Setiap perkara yang kita lakukan mesti ada kebaikannya. Okey, apakah kebaikan pertanian bandar? Okey, pertanian bandar ini memberikan banyak kebaikan jika diusahakan di kawasan rumah kita. Mari kita lihat paparan seterusnya untuk mengetahui apakah kebaikan pertanian bandar. Okey, yang pertama, menghasilkan sumber makanan sendiri. Kamu boleh menghasilkan sayur-sayuran yang boleh terus diambil dan terus dimasak, seperti contohnya kangkung dan juga buah tomato. Kebaikan pertanian bandar yang kedua ialah dapat memelihara alam sekitar dengan menggunakan bahan guna semula sebagai bekas tanaman. Okey, kamu boleh menggunakan botol plastik, botol minuman untuk dijadikan sebagai bekas penanaman. Bermakna kamu dapat mengitar semula bekas-bekas yang kosong ini. Seterusnya, menjadikan sisa buangan dapur sebagai baja kompos. Okey, cuba kamu lihat kepada gambar ini. Kamu boleh menggunakan kulit buah-buahan seperti kulit buah tembikai ataupun menggunakan kulit telur sebagai bahan kompos, baja kompos bagi tanaman kamu. Jika tanaman kamu dihasilkan dengan banyak, kamu boleh menjanakan pendapatan sampingan jika hasil tanaman kamu itu dijual. Kita telah sampai di akhir pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu akan dapat yang pertama, menyatakan maksud pertanian bandar. Yang kedua, menyatakan jenis kediaman yang mempunyai ruang yang terhad. Yang ketiga, menerangkan kaedah penanaman secara konvensional dan secara teknologi moden. Dan yang keempat, menyenaraikan kebaikan pertanian bandar. Sekian dahulu untuk kali ini. Terima kasih kerana sudi melayari channel Cikgu Aznida. Jangan lupa untuk menekan button subscribe dan juga tombol loceng agar kamu akan dapat menerima notifikasi yang terkini tentang video-video cikgu yang akan datang nanti. Sehingga berjumpa di lain masa dan ketika. Bye!